عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui berkenaan dengan air yang sedikit dan juga air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kullah, dan air yang banyak adalah air yang lebih daripada 2 kullah, atau boleh kita katakan ukurannya seperti 240 liter. Jadi jika mana air yang sedikit itu ia terkena pada najis atau ada najis yang jatuh ke dalamnya, maka ia bertukar air yang sedikit itu menjadi najis walaupun air itu tidak berubah. Manakala air yang lebih, air yang 2 kullah ataupun lebih, maka ia hanya menjadi najis jika mana sifat-sifat air tersebut, iaitu bau, rasa dan juga warnanya itu berubah, barulah air itu disebut sebagai air yang telah bercampur dengan najis, bermakna tidak boleh digunakan lagi. Jadi itulah perbezaan antara air yang banyak dan juga air yang sedikit. Baik, berkenaan dengan air yang banyak ini, yakni air yang 2 kullah ini, jika mana air yang 2 kullah ini sudah berubah, kemudian ia berubah dengan sendirinya menjadi air yang bersih, atau dengan diletakkan air padanya, walaupun air itu adalah air musta'mal sekalipun, kemudian dia berubah menjadi air yang bersih, maka hukumnya itu jadi air yang bersih kembali. Bermakna air yang 2 kullah itu ataupun lebih, ia akan bertukar menjadi air yang bersih kembali, bermakna ia jadi air yang suci lagi mensucikan. Dia tidak nama lagi air mutanajis, dia nama air yang suci lagi mensucikan. Bila jika mana kita meletakkan air, kita campurkan air lagi, kita letakkan air, tiba-tiba dia jadi jernih balik. Maka ikut hukum, kalau ini air kalau 2 kullah atau lebih, maka kalau air seperti ini, maka dinamakan ia kembali kepada kesuciannya. Subhanallah. Baik, jadi itulah lebih kurang penerangan berkenaan dengan air yang sedikit dan juga air yang banyak. Jadi kita lanjutkan, apa yang ditulis oleh pengarang di sini adalah Faslun mujibatul ghusli sittah. Fasal pada menyatakan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Baik, diberitahu di sini mujibatul ghusli sittah. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Atau bahasa lagi mudah, mandi-mandi yang wajib itu dia ada 6. Mandi-mandi yang wajib itu dia ada 6. Baik, walaupun dia kata sini ada 6, tapi dia ada 2 ekstra yang tak disebutkan di sini kerana dapat difahami daripada apa yang dituliskan. Iaitu apa yang pertama yang tak tulis di sini adalah apabila kita menazarkan mandi yang sunat. Kita bernazar untuk mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya. Kita nazar, maka untuk kita mandi Jumaat itu telah menjadi wajib. Pasal kita sudah menazarkan. Walaupun dia tak masuk kategori ini kerana ia understood lah maknanya. Pasal kita yang diwajibkan. Baik. Yang kedua, apa yang tak masuk kat sini adalah apabila badan kita telah terkena najis dan kita tak tahu kat mana najis itu terkena. Kita tahu sudah kena tempias, percikan najis dan sebagainya. Cuma yang kita tak tahu kat mana dia kena. Maka ketika itu dalam hukum mengatakan wajib untuk dia basuh semua sekali badan dia. Anggota badan dia semua kena basuh, dalam erti kata lain mandi.
Jadi bila berlaku sedemikian, wajiblah dia untuk mandi. Baik, jadi ini dua saja yang tak disebutkan dalam kitab di sini. Kemudian perkataan mandi disebut dengan al-ghuslu. Adalah disebut dengan al-ghuslu. Dia ada al-ghuslu dengan al-ghaslu. Kalau al-ghuslu itu maknanya adalah mandi, manakala al-ghaslu maknanya mencuci. Kalau kita membicarakan tempoh hari, ketika kita membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun wuduk, pengarang di sini menulis ghaslul wajhaini, ghaslul wajhi, ghaslul yadaini, membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku dan seterusnya. Ia menggunakan perkataan ghaslu, huruf ghainnya itu baris fathah. Manakala al-ghuslu dhamma pada huruf ghainnya itu ia membawa maksud mandi. Baik. Jadi dia mengata sini adalah bahawasanya sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6. Yang pertama adalah bersatu. Ilajul hasyafa fil farji. Yang ini bahasa terjemahannya adalah bersatu. Jadi orang yang bersatu, mohon maaf, walaupun tidak keluar air mani sekalipun, tetap dia dah wajib mandi. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Ada mazhab mengatakan selagi mana tidak keluar air mani, selagi itu belum wajib mandi. Tapi mazhab Syafi'i, the moment dia bersatu, maka dia wajib untuk dia mandi. Lama ke, sekejap ke, tetap dia wajib mandi. Baik. Wa khurujul mani, dan keluar air mani. Dan keluar air mani. Baik. Jadi bila kata keluar air mani ini bermakna dengan sifat-sifatnya kita sedia maklum. Tak perlu untuk kita terangkan lebih detail, kerana sedia maklum apabila keluar seseorang itu air mani, tak kisah dah lelaki ataupun perempuan, maka ia mewajibkan untuk dia mandi. Dinamakan sebagai mandi junub. Baik. Kemudian disambung sini. Wal haidu wan nifasu wal wilada. Dan mandi kerana telah suci daripada haid, dan mandi kerana suci daripada nifas, dan juga suci mandi kerana al-wilada, bermakna selesai daripada melahirkan. Ini semua mandi-mandi yang wajib. Dan yang terakhir adalah wal mautu, dan mandi kerana kematian. Bukan mayat tu yang wajib mandi, kita mandikan mayat tu. Kalau mayat tu wajib mandi, kau lari. Subhanallah. Tapi ada kalau andai kata seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karamah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, dia mandi sendiri, dia dah pesan, nanti bila aku mati nanti kamu semua tak payah mandikan aku akan mandi sendiri. Kita pengintip dia betul-betul dia mandi sendiri. Maka hukum dia sah. Tak payah mandikan dia. Tak payah mandikan dia. Bersalahan kalau sembahyang. Kalau sembahyang jenazah, mayat tu kata nanti malaikat akan turun, nanti ini datang, kamu semua tak payah sembahyangkan aku, tak. Wajib kita tetap kena sembahyangkan dia. Mandi tak apa. Mandi kalau ada orang lain mandikan atau dia mandi sendiri, maka jatuhlah gugur hukum kefarduan dia. Baik, tapi kalau kita nak double trouble, nak mandikan lagi, tak mengapa. Subhanallah. Baik, jadi ini 6 perkara yang disebutkan dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Jadi hukum mandi ni sebenarnya dia ada beberapa hukum. Yang baru kita bacakan ini adalah hukum-hukum yang wajib. Bila ada ini perkara-perkara ini, totalnya termasuk 2 yang saya sebutkan tadi, semuanya 8 perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Yang kedua dinamakan sebagai mandi sunat. Itu kita sedia maklum. Berkenaan dengan mandi sunat bagi di antaranya bagi orang yang menghadiri sembahyang Jumaat. Orang yang tak pergi sembahyang Jumaat tak sunat mandi Jumaat. Yang sunat saja bagi orang yang pergi sembahyang Jumaat saja. Baik, begitu juga dan masuknya mandi Jumaat ini setelah terbit fajar hari Jumaat. Tetapi afdalnya ketika hendak pergi kepada sembahyang Jumaat, berdekatan dengan waktu dia nak pergi. Kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat tu pukul 11 pagi, maka sunat dia mandi sebelum tu. Dalam pukul 10.30 dah boleh mandi ke, pukul 10 dah boleh mandi ke, dan sebagainya. Begitu juga dengan mandi sunat hari raya. Bezanya mandi sunat hari raya dengan mandi sunat Jumaat. Sembahyang mandi sunat Jumaat itu kita mandi kerana sembahyangnya. Sementara hari raya kita mandi kerana harinya. Beza. Dan masuknya waktu mandi hari raya adalah pada pertengahan malam raya. Masuknya pertengahan malam dah boleh mandi hari raya
sampailah terbenam matahari pada hari raya. Sampailah terbenam matahari pada hari raya. Bermakna apa kalau dia belum mandi sunat hari raya, tiba-tiba hari tu dah hari raya, awal Syawal tu ke 10 Zulhijjah ke, dia teringat pukul lepas asar tu dia ingat dia belum mandi sunat hari raya, maka ketika itu dia masih sunat lagi untuk mandi. Walaupun awal mengatakan bahawasanya waktunya itu masuk dengan sampainya pertengahan malam, bukan maknanya kita literally semayang tengah malam. Mandi tengah malam. Kalau kita mandi tengah malam, lepas tu pukul 8 pagi kita pergi semayang hari raya, insya-Allah jemaah pingsan. La ilaha illallah, subhanallah. Bermakna sama juga, bila dah berdekatan dengan waktu kita nak pergi sembahyang hari raya, itu lebih afdal untuk dilakukan mandi hari raya, mandi sunat hari raya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haram mandi. Haram mandi ni pun terbagi kepada dua, haram mandi dengan sah dan haram mandi dengan tidak sah. Haram mandi dengan sah apabila kita mandi dengan menggunakan air milik orang lain. Maka jadi tak sah. Kebas orang punya air untuk buat mandi, haram. Tapi sah. Yang kedua, haram dengan tidak sah bagi orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas bermandi kerana niat ibadat. Orang yang dalam haid dan nifas ini, walaupun hari raya dia boleh mandi, dia tetap sunat mandi. Tapi kalau dia nak mandi untuk sunat Jumaat, maka haram. Ini orang yang mandi haram. Yang keempat adalah makruh. Bila mandi itu makruh, mandi dalam keadaan menyelam bagi orang yang berpuasa. Mandi dalam keadaan menyelam bagi orang yang dalam keadaan berpuasa. Mandi ketika puasa tak apa. Basah-basahkan badan, nak sejukkan badan. Walaupun kita tahu dengan bermandi itu kita boleh hilang haus. Pasal masuk dekat kita punya pori-pori ni, masuk air. Kemudian kita tahu kita dah bangun, kita dah keluar daripada bilik air, kita akan segar, kurang sikit rasa lapar dia, tetap tak batalkan puasa. Tapi kalau kita mandi dalam keadaan menyelam, selam laut ke swimming pool, maka hukumnya makruh. Tapi puasa tak batal. Jadi inilah hukum-hukum berkenaan dengan mandi. Tapi ada juga berkenaan dengan mandi sunat yang lain lah. Contoh tadi berkenaan mandi Jumaat, mandi hari raya, mandi setelah membawa jenazah, mandi bagi orang yang baru masuk Islam, mandi bagi orang yang baru sembuh daripada penyakit gila, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi banyak mandi sunat ni, subhanallah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan mandi ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Besok ada kelas, kita akan sambung pada hari Rabu insya-Allah. Daripada surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa amalana wa salatana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.